Cara mengamalkan sifat amanah terhadap masyarakat. Yang pertama ialah menghormati masyarakat sekeliling. So ni kalau area-area kampung Bukit Kapar tu, so ada MPKK. So kita kena hormat lah hormat masyarakat sekeliling lah. Maksudnya kita kena bertegur sapa dan sebagainya. Yang saya tengok isu dekat Bukit Kapar, isunya dah berempit lah. So bagi saya tak perlu. Sebab kita kena hormat dekat masyarakat sekeliling. Sebab mana tahu dia ada anak kecil kan, ada baby ke, so mungkin bila kita berempit tu bunyi bising, so anak dia tak boleh tidur. So yang ni lah yang kita katakan sebagai menghormati masyarakat sekeliling. So yang kedua, ni cara dia menyertai program kemasyarakatan. Yang ni kita boleh join mana-mana program yang dianjurkan oleh masyarakat kampung lah, sebagai contoh gotong royong dan sebagainya. Okay, ni cara tiga konteks yang kita boleh amalkan ataupun yang boleh kita buat untuk kita mengamalkan sifat amanah. Yang pertama dari segi diri sendiri, yang kedua terhadap keluarga, dan yang ketiga ialah terhadap masyarakat. So yang seterusnya yang terakhir bila akibat tidak menjaga ataupun tidak mengamalkan sifat amanah. So yang ni boleh tengok dalam buku teks muka surat 169. So semuanya saya ringkaskan lagi dalam bentuk peta minda. So yang pertama, tengok kepada kesan terhadap diri. So ataupun akibat tidak menjaga amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama ialah menjejaskan iman. So maksudnya kita bila kita tidak amanah ni, dia sedikit sebanyak akan menjejaskan iman kita lah. Sekejap. Ada orang nak masuk. Nampak cikgu? Nampak. Okey, nampak. Okey, saya teruskan lagi. Sekejap. So yang pertama ialah menjejaskan iman. Macam saya beritahu tadi, kalau kita tidak amanah, sedikit sebanyak akan menjejaskan iman kita. Sebab amanah ni merupakan tanda kita sebagai orang yang beriman lah. So, yang kedua adalah tidak diredai Allah. Dan yang ketiga, hilang kepercayaan orang ramai. So ini kita kalau contoh dalam soalan exam, ini ialah jawapan-jawapan yang biasanya jawapan yang standard ataupun jawapan basic untuk kita jawab. Kesan tidak mengamalkan amanah terhadap diri sendiri. So boleh jawab menjejaskan iman, tidak diredai Allah, dan yang ketiga ialah hilang kepercayaan orang ramai. Okay. So yang seterusnya, kesan ataupun akibat terhadap keluarga. So yang pertama ialah menjadi anak derhaka. Gambar yang anak dia tengah marah tu. So yang kedua ialah mencemarkan maruah keluarga. Yang ketiga, hubungan keluarga renggang. So maksudnya tak rapat lah. Renggang ni maksudnya tak rapat. So yang keempat, melahirkan anak yang tidak mengenal budi ni. So ni anak derhaka sama yang tadi, sama dengan nombor 1. Dan yang kelima, dibenci oleh adik-beradik. So maksudnya bila kita tidak amanah ni, sebagai contoh, kita diberikan amanah menjaga sesuatu oleh parent kita tapi kita abaikan ataupun kita khianati amanah tersebut. So automatik adik-beradik kita akan bencilah diri kita ni. Okay. So yang ketiga, akibat tidak mengamalkan amanah terhadap masyarakat. So ada dua sahaja. Yang pertama ialah masyarakat tidak harmoni, dan yang kedua adalah keselesaan awam terganggu. Okay. So ini sebagai contoh, amanah ni kalau dalam masyarakat dia lebih berkait kepada sebagai contoh rasuah lah. So anda kata seorang pemimpin tu ambil rasuah ataupun seseorang tu ambil rasuah, so automatik masyarakat tidak akan harmoni lah, sebab mungkin duit tu sepatutnya digunakan untuk benda lain tapi dibazirkan di tempat lain. Okay, yang tu contoh sebagai contoh akibat tidak amanah terhadap masyarakat. Okay, rasa dah habis kot. Q&A, question and answer, soal jawab. Kalau ada soalan boleh letak di ruangan komen kat sebelah tepi tu. Nanti saya tengok kalau saya boleh jawab,
saya jawab. Kalau tak boleh jawab, nanti saya tanyakan dekat yang lebih pakar lah. Okay, sebab saya part time je. Boleh on mikrofon tak apa. Kalau dah nak tanya, boleh on mikrofon. Jelas tak? Sekejap. Stop presenting. Ada sebarang soalan? Sekejap saya baca komen sekejap Nampak cikgu, nampak. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Hai, semua sekejap ni. Ada soalan? Anik ada soalan? Ini Muhammad Nazim, Muhammad Uzaifah, Syakrina, Samrin. Fatin ada soalan, Fatin? On lah mikrofon tu. Ada soalan? Tak. Oh, tak. So, ini saya benda ni dah record. Tapi saya kena upload dalam YouTube lah. Kalau ni kata kawan-kawan yang lain tu tak sempat masuk. So, benda ni saya akan letak dalam YouTube ataupun saya guna recording baru lah nanti saya letak dalam YouTube. Sebab yang ni saya boleh record cuma tak pasti sama ada benda ni boleh letak dalam YouTube ataupun tak boleh. Kalau semalam boleh sebab dia automatik. Kalau ini saya tak pasti sebab ini simpan dalam Google Drive. Sebab saya gunakan present noun tu kan. Present tu pokok YouTube tak boleh support dan tu masalah lah. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan, saya bagi kerja So ni kerja rumah untuk seminggu. So nanti bagi tahu yang lain-lain. Sekejap. Kerja rumahnya senang saja. Ada 2 muka surat. Muka surat 1, 2, 3 sehingga 1, 2, 4. Sini buku modul aktiviti. Buku modul yang warna mana yang warna hitam tu. Semua orang ada kan? Alamak. Bunyi apa ni? Alamak. Sekejap saya cari buku ni sekejap. Buku ni sekejap. Ramai pula masuk. Ni buku ni. Terbalik buku ni. Dia ada terbalik kan? So buku ni muka surat 1, 2, 3 kot tadi. 1, 2, 3 sampai 1, 2, 4. So buat, jawab. So yang ni kita akan bincangkan untuk live saya yang seterusnya lah kot. Minggu depan. Hari Jumaat. Okay. Masa sebab semua cikgu dah diberikan jadual. 1, 2, 3, 1, 2, 4 ni ni. Tu saja yang terbalik. Ni. Dengan ni. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ya. So boleh jawab. So nanti kita cuba bincangkan pada minggu depan lah. Okay. So untuk kelas yang seterusnya sama juga pukul 10. Saya live ni 30 minit sahaja So anda kata lebih tu saya minta maaf. Sebab mungkin mengganggu. Mungkin dia nak masak dan sebagainya. Mungkin lah Ni baru ramai. Syafidinia, Syakina, Anissa, Maisarah, Uzaifah, Nazir. Boleh? Nak tengok sekejap. Tak ada soalan Boleh. Syafidinia. Seorang cakap boleh. Dia lain semua tak boleh ni. Okay.
Tak apa, saya cuba upload dalam YouTube lah. Kalau tak ada soalan, saya end live dulu. Ada soalan tak? Tak ada. Esok ada lagi ke? Esok cuti, tak boleh ganggu. Esok kan cuti, hari Sabtu Ahad cuti. Sebab cikgu-cikgu akan masuk 2 minggu lagi kat sekolah. Esok minggu depan, kelas online lagi. Ikut jadual yang Cikgu Anita bagi tu. So untuk PJ semalam, hari Khamis, dengan hari Jumaat, Pendidikan Islam. Tu subjek saya lah. So yang lain tu kena tengok dalam kelas masing-masing. Dia dah bagi ikut subjek. Cikgu tak balik kampung, balik. Macam tu. Lebih live pula ni. Saya balik tu tapi dah kena datang balik seminggu sebelum raya. Saya dah balik sini dah. Kan, masa COVID-19 ni kan. Itu dah dibenarkan balik lah masa seminggu sebelum raya. So saya raya kat sini lah. Cik, lagi soalan? Yang ni tak ada hadiah Yang semalam PG ada hadiah. InsyaAllah saya sediakan hadiah lah untuk yang terbaik dia punya hasil kerja. So yang ni cuma latihan lah. So berkaitan dengan amanah tadi So ini amanah awak lah 123 sampai 124 dia punya muka surat. Untuk buku kerja ni, harap-harap buku kerja ni semua orang ada lagi. Kalau dah buat buku nasi lemak ke, saya tak nak lah. Lagi soalan? Boleh on mikrofon. Kalau malu boleh type dekat chat. Anissa. On je. Ada soalan? Saya bagi 1 minit untuk awak tanya soalan. Kalau tak ada soalan, saya kena end live lah Kalau malu tak dekat chat. Semua dia 1000 bahasa ni. So nanti yang terlepas boleh letak dalam, saya boleh tengok dalam YouTube balik. Saya letak dalam YouTube lah kot. Ada lagi 30 saat. Tu awak tanya. Ada lagi soalan? Tak ada So tak ada. Kita sudahi. Kita sudahi majlis kita. Ni tasbih kifarah ni saya nak share sekejap, mungkin ada yang tak tahu. Ni tasbih kifarah. Ni tasbih kifarah dan surah Wal-As lah. Okay, sebelum semua orang keluar Okay, subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. So terjemah dia ada kat bawah ni dengan surah Wal-As surah Wal-As innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. So boleh keluar. Terima kasih kena join kelas Google Meet. Sekian, terima kasih.